Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tuan-tuan, pada petang ni kita akan membicarakan tentang Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar, tanda-tanda dia dan perbincangan ulama berkaitan dengan Lailatul Qadar. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Qadar dengan ayat yang selalu diperdengarkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ulama kata turunnya Al-Quran pada malam tersebut, setengah ulama mengatakan memang turun mai kat Nabi sungguh pada malam Al-Qadar. Setengah ulama kata dia turun daripada Lauhil Mahfuz, turun mai kepada langit dunia pada malam Al-Qadar. Tak apalah, yang penting turunnya Quran, satu kelebihan pada malam Al-Qadar. Tuhan kata, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kamu nak tahu dah apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ni ganjaran dia, pahala dia, keutamaan dia, fadilat dia, anugerah dia, darjat dia, apa saja Tuhan nak bagi lebih, semuanya lebih daripada 1000 bulan. Lebih, jangan kira 1000 bulan. Saya tengok ramai orang tu sebut, kok mana daripada kira 1000 bulan. Dia kata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, abang kata manusia nak hidup 1000 bulan pun susah. 1000 bulan kalau kita kira hitungan dia lebih kurang 83 tahun. Dalam hidup ni pun tak boleh sampai 83 tahun. Muda-muda lah ni, umur 20 lebih, selamat jalan. Kadang-kadang belai-belai dah jalan dah. Duk jadi Superman. Duk terbang sana, terbang sini. Jadi Superman, jadi Spiderman, macam-macam lah kan. Yang main berumur sikit, dah menikah, dah kerja, umur 30-an, 40-an, mati. Kanser, Encik Maneh ni zaman orang dulu-dulu umur 60, 70 pun tak jarang kena Encik Maneh. Pasal apa? Cara mereka makan, minum air banyak, air putih, kerja keluar peluh banyak, lani duduk tempat kerja aircon, peluh tak keluar, exercise tak ada, makan orang dulu makan ulam-ulaman. Pria jangan kata lah, dulu amalan harian mereka makan benda-benda pahit. Lani mana ada orang makan benda pahit. Gagah dia nak makan benda pahit pun dia cari tongkat ali. Tu pasti ada benda lain dia fikir. Mau tongkat ali. Tak sabit pasal tongkat ali tu kononnya apa ke. Ali ke mana, tongkat ke mana. Kan? Tak, yang tu budaya kita. Kita tak minat benda-benda lagu tu. Makan buah-buahan, sayur-sayuran tak minat. Buah-buah pun fikir mau cari yang betul-betul manis, melecah. Macam-macam lah. Cara pemakanan tak betul. Minat sangat makanan-makanan manis, gula dan sebagainya. Yalah, walaupun sedap kan. Maka sepatutnya kita ambil peluang Tuhan bagi dengan umur panjang, dengan kesihatan kita untuk perbanyakkan ibadah. Tapi itulah nak buat macam mana manusia kena tipu dengan hawa nafsu, syaitan dan dunia. Maka 83 tahun digambarkan satu manusia hidup dah lama dah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kita zaman sekarang pun 80 tu kira kemah 83 tahun. Mak saya meninggal hari tu bulan 12, umur dia 84 tahun. Cun-cun lah. Kalau dia dapat Lailatul Qadar sekali pun dah cukup. 83, 84, cun-cun sepanjang hidup dia. Seolah-olah nak menggambarkan, tapi dia kata dalam tu bukan 83 tahun, bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti mungkin 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 10000 bulan. Ikutlah Tuhan nak bagi, tengok hang punya tahap ikhlas. Sebab kita yang main ke masjid ni pun, yang buat amal ibadat, ikhlas tak sama. Ada orang ikhlas dia tahap macam ni, ada tahap macam ni, ada tahap macam ni, ada tahap dia gila-gila punya ikhlas, ada yang biasa-biasa, yang dia ada yang nama ikhlas. Ikhlas pun saja tak sama kan. Maka sebab tu ganjaran yang Tuhan bagi pun tak sama. Bahkan dikatakan dalam ayat yang berikutnya, dia kata apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril ni tuan-tuan, dia kerja dia
secara asas dia hantar wahyu dekat nabi-nabi rasul. Dah tak ada nabi, tak ada rasul. Inilah antara kerja-kerja malaikat Jibril. Malam-malam Lailatul Qadar ni dia turun mai kepada langit dunia. Dia turun mai mencari manusia-manusia untuk dianugerahkan dengan Lailatul Qadar. Bagi ganjaran. Sebab dia ketua malaikat. Jadi dia mai turun pun mesti bos mai. Perdana Menteri bukan boleh saya saja nak turun dia. Bos besar bukan saja-saja dia nak mai. Dia mai mesti urusan resmi. Urusan pun mesti kena urusan besar. Kerja pun mesti kerja paling penting. Bayangkan kerja dia adalah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Lain pada kerja tu, dan nabi rasul dah tak ada, dia mai bagi anugerah, mai serah ataupun mai bagi anugerah Lailatul Qadar. Nak abang kata, "Sa'u, Jibril sendiri turun mai." Ar-ruh di sini merujuk kepada malaikat Jibril. Tanazzalul malaika, bukan dia mai pasal bos mai, semua bodyguard pun turun mai Maka turunlah para malaikat dan juga ar-ruh, yakni malaikat Jibril, dengan izin, dengan arahan daripada Tuhan, untuk nak sampaikan dengan Lailatul Qadar. Tapi yang pastinya berdasarkan tanda Lailatul Qadar, mungkin semalam belum lagi kot. Saya dah tengok hujan tu, tengok lebat gila-gila, saya dah kata Lailatul Qadar dah ni asal. Kan, tapi bila tengok pagi balik, oi, awal lagi matahari dah cerah dah. Belum lagi kot. Kita cari. Nabi suruh kita cari, saya baca hadis. Kan? Nabi suruh supaya kita mencari. Dalam satu riwayat dia kata, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, ataupun riwayat yang lain pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir. Jangan tuan-tuan 20 cari malam ganjil, macam malam ni malam genap. Tak ramai malam ni lekoh tengok televisyen tu kan. Malam esok kita mai. Tak jadi tuan-tuan. Orang yang nak dapat Lailatul Qadar ni, dia dah daripada awal lagi persiapan dia tak kira dah. Dia akan pulun buat. Mungkin malam ni menjadi penyebab malam esok dapat Lailatul Qadar. Mungkin malam-malam genap ni lah, dengan amal ibadat kita kuat, menyebabkan malam-malam ganjil itu dianugerahkan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Tapi alhamdulillah semalam kita tak sangka-sangka ramai, walaupun hari bekerja, hari Isnin kan, hari Isnin orang mai, Ahad malam Isnin orang pergi kerja, tapi mai juga ramai luar biasa, dekat 200 orang lebih. Kita kira daripada nasi bungkus lah kot, nasi bungkus 200 pun tak cukup, mana orang ada 200 lah kot kan, seorang sebungkus. Maknanya ramai muslimat, kita tak boleh lawan. Orang muslimat pun ramai, kita pun orang lelaki pun ramai, sama ni. Dan malam ni peluang lagi. Sebab katanya petang ni nak umumkan apa ke pasal PKP apa semua. Allahualam lah. Kalau dia umum ke apa-apa pelik tutup masjid apa, aduh jam kita. Ni peluang. Mudah-mudahan dia tak tutup lah masjid. Mungkin dia bagi ketat sikit ke apa ke pun tak apalah. Janji boleh mai lah. Dia kata okey, masjid untuk 100 orang. Boleh lah. Kan? Ataupun 200 orang. Boleh lah. Jadi kita tengok, ataupun dia kata ikut kapasiti masjid. Memang dia ikut pun selama ni pun kan. Mana ada masjid melimpah-limpah kecuali hari Jumaat ya. Maka mudah-mudahan kita boleh dapatlah Lailatul Qadar sampai ujung Ramadan ni, boleh dapatlah Lailatul Qadar ni. Mudah-mudahan. Tapi tuan-tuan tu saya kata, kadang-kadang Tuhan kalau dia nak bagi, dia dorong kita dan kita lebih semangat. Tapi kalau kita duk buat bermusim, ada hari buat, ada jam buat, ada masa tak buat, ada masa buat, susah tuan-tuan nak dapat Lailatul Qadar ni. Nah, sebab dia anugerah, dia main daripada dalam. Yang nak bagi ni Tuhan yang tahu luar, yang tahu dalam. Dia boleh baca apa dalam hati, dia boleh baca apa dalam otak. Dia tahu apa diri kita yang sebenar, luar dalam. Dia yang nak bagi anugerah kat kita. Maka sebab tu kena keikhlasan dan buat siang malam, tak kira 5 waktu, dengan semayang jemaahnya, dengan semayang sunatnya, dengan kepelbagaian zikir, amalan Qurannya. Bab ni masa untuk pulun sikit kita punya ibadat, untuk kembalikan diri kita kepada keadaan fitrah seperti mula dilahirkan keluar daripada perut ibu. Kan? Lailatul Qadar. Dan ayat yang terakhir dalam surah Al-Qadar ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, Lailatul Qadar ni dia start daripada maghrib dan berkekalan dia sampailah waktu terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Dia sampai tu ada masa dia.
ambil lah pukul apa pun untuk, dan masjid kita pun kita buka open 24 jam. Silakan masuk dengan SOP, cari penjuru-penjuru tak mana-mana, cari tiang tak mana-mana, cari dinding tak mana-mana, ambil fadilat soft yang pertama, cari tak mana-mana, ambil mai duduk, ambil sejadah, duduk di depan, ambil dan duduk buat amal ibadat. Masa orang buat jemaah, masa orang buat seorang-seorang tak ada buat jemaah, kita seorang-seorang tambah. Doa jangan tinggal. Saya tahu tuan-tuan semua ada masalah. Abang ni kata dia sakit, yang ni kata dia sakit, yang ni kata dia ni ada masalah, yang ni kata ada masalah. Dah tahu kata ada masalah, dah tahu kata ada sakit dengan saya, macam-macam penyakit kat kita pun. Jadi buat macam mana? Kat tangan. Ya Allah, kan, minta ampun ya Allah, tolonglah ya Allah, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW, diriwayatkan daripada Nabi bahawa Lailatul Qadar itu lebih diharapkan berlakunya pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ya, Imam Syafi'i berkata, menurut dia wallahu a'lam, seakan-akan Nabi memberikan jawapan atas apa yang ditanyakan kepada beliau. Apakah satu orang apakah dia boleh dapat Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW menjawab, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam berikutnya, yakni malam-malam ganjil daripada Ramadan. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir. Ada riwayat kata pada 7 malam terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyebutkan bahawa Rasulullah selalu bangun pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Lalu Rasulullah kata, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Ada beberapa versi riwayat lah, tapi yang pastinya semua. Dan kata Nabi SAW, iltamisuha fil ashril awakhir fa inna dha'fa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Jika salah seorang kalian tidak mampu ataupun lemah, tak larat, sakit, hendaklah dia tidak ketinggalan untuk mengejar 7 malam terakhir. 10 tu pun dah boleh dah, tapi lagi. Lailatul Qadar ni Tuhan dia bagi dia time. Tuan-tuan boleh tengok time di mana manusia dah tak larat dah. Dah mai tak larat, dah mai letih, dah mai duk fikir pasal raya, duk fikir yang tu besar. Masa tu nak bagi? Masa bila? Kadang-kadang kita sedar tak sedar malam 29 Ramadan Tuhan bagi. 29 confirm masjid tak ada orang. 29 supermarket lagi ramai daripada di masjid. 29 orang perempuan atau sebahagian orang duduk di rumah, sibuk buat ketupat, sibuk buat rendang, sibuk buat kuih. Isteri duduk di rumah buat kuih, laki duduk ada supermarket pergi beli apa barangnya, duduk telefonnya. Oh, punya sibuk lah Pak Haji ni. Kita pun jumpa kat mana? Kau Haji, mana? Nak pergi supermarket saya, takut sakit tutup. Leceh, bini ni marah nak beli barang. Oh, dia main sibuk lah. Bak mentah darah ni dia nombor 1. Kalut, buat apa? Tak fikir benda yang lebih besar. Yalah, inilah kita ditipu. Kita ditipu dan kita disogokkan dengan Aidul Fitri. Siapa? Ialah media masa ni lah. Dengan handphone, cara handphone, dengan televisyen, dengan apa internet lah, apa semua, dengan apa Facebook lah, apa bala-bala semua ni. Nak duk bagi iklan raya. Tuan-tuan pi bazar Ramadan, tuan-tuan pi supermarket, lagu raya dah daripada awal-awal Ramadan. Kita dah, sebab tu saya tak pi ya, malas biar duk fikir pasal raya. Raya tak besar. Yang besarnya Ramadan. Kita tak katalah dia tak ada fadilat langsung, ada lah, tapi fadilat dia besar tu. Fadilat dalam Lailatul Qadar tu dia yang besar. Takkan pulun yang kecil besar tu, yang besar tu tinggal. Sayang dapat banyak kita tinggal, dapat sikit kita duk pulun. Dia kata apa? Jadilah sikit pun dapat. Tu dia. Orang mampu cakap dengan orang macam ni. Memanglah daripada tak dapat pun dapat sikit. Tapi sampai bila nak sikit? Pandai pula kalau kerja mau gaji besar-besar, mau gaji upgrade,
sanggup tinggal kerja yang duk ada, yang kerja dah puluh-puluh tahun, resign semata-mata kerana dapat offer tempat yang gaji yang lebih mahal. Oi, boleh pula hang berhenti, tinggal kawan-kawan, tinggal pekerjaan, tinggal benda yang hang dah kerja bertahun-tahun, sanggup tinggal semata-mata kerana gaji lebih. Walaupun tempat nak pergi ni kerja baru kan tak tahu nak buat apa lagi, tapi offer gaji tinggi sampai. Tu dia. Yang tu dunia, tuan-tuan. Pasal apa mai tanghalah benda-benda yang melibatkan akhirat kita tak boleh buat aku tu. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, ara ru'yakum qad tawatta'at faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu sama, yakni terjadi pada 7 malam akhir. Barang siapa yang ingin mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir. Lebih-lebih lagi, mai 7 tu mau lagi kuat. Sebab apa? Boleh jadi Lailatul Qadar tu pi malam 23, malam 25, malam 27. Tapi di Malaysia Tuhan ni tak bagi ni malam 27. Pasal apa? Pasal malam 27 mesti ramai orang. Kan? Hak tak semayang pun mai. Mana haji? Mana haji? Tuhan takkan bagi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan takkan menyalahi janji. Hang semayang mudah macam mana dapat Lailatul Qadar? Tapi kalau Tuhan nak bagi, itu kita tak boleh bertikai. Faham tak? Tapi pada adatnya, mestilah hang kena hebat, hang punya amal ibadat, hang punya iman, taqwa. Oh, Tuhan bagi anugerah. Ni semayang tak malam 27 mai? Ini di tempat kita lah. Tempat kita malam di negara-negara Arab ke mana ke, tak ada, dia biasa aja. Dia tak macam kita. Kita malam 27 dia panggil malam terak periuk. Tuan-tuan tahu malam terak periuk? Malam di mana last kopek punya segala duit-duit more orang bagi apa semua, depa nanti buat gila-gila, ayam golek, ayam panggang, ayam lari, ayam terbang semua dia. Masa tu lah kira last kopek. Tok Siak kata kami tak larat lah. Ni malam kami pun nak balik kampung, kami pun nak bakat lemang, kami pun nak macam-macam lah, kami pun nak bersih rumah. Jadi malam 27 last, lepas tu tak ada kenuri apa pun. Jadi malam tu buat kenuri, makan kenyang-kenyang, lepas tu cuci periuk mah semua bagi terbalik. Tu dia panggil malam terak periuk. Periuk dah terbalik, habis tak ada dah nak patah balik. Cuci bersih. Malam tu kalau dulu-dulu tuan-tuan tengok sebelum-sebelum ni, malam 27 ni makan meriah lah di masjid-masjid ni. Dia mai pas mata-mata kerana makan. Bukan mai kerana nak hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadat. Ramadan dah jadi adat, bukan Ramadan jadi syariat. Silap faham. Order food you love with Ulama kata apa? Kefahaman-kefahaman yang perlu diperbetulkan balik. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan keampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Saya bila duk dengar, duk tengok di Yaman orang semayang banyak-banyak, saya rasa teringin nak semayang banyak-banyak. Tapi saya tak tahulah kalau boleh buat ke tak boleh buat. Pinggang rasa nak tercabut, kan? Tapi tengoklah kalau rajin malam 23 ni, kan, tidur di masjid, kan, memang kita nak main tidur di masjid pun insya-Allah, dan kita duduk di masjid. Saya bukan tak ramai, saya mai daripada komun duk menyembang, kita lelena. Ni mai duk menyembang, dia ni mai duk menyembang. Aduhai. Kita nak ambil fadilat tahajud, mau lena dulu. Kan? Jadi kalau boleh nak buat macam mana kan? Sepanjang malam tu kira tidur sat dia, lepas pada tu nak baca Quran, tadarus Quran, duduk ramai-ramai, kira tak ada siapa bagi, semua pekat nak jadi bagus, jom nak masuk syurga ramai-ramai, buat macam-macam. Tapi itulah setengah-setengah dia main duduk di masjid, dia ambil peluang nak menyembang. Dia bukan peluang menyembang, sikit-sikit sembang, tanya hukum, lugu tu, lugu ni, tak apalah. Yang pastinya biar bagi malam kita tu full dengan kepelbagaian ibadat. Sebab tu orang dulu-dulu dia bijak, tuan-tuan. Bila main Ramadan, mereka tak menyaga, mereka tak kerja, kalau boleh mereka berhenti, kalau boleh mereka cuti, mereka fokus kepada ibadat. Tapi dah kita jenis kerja dengan orang, terikat dengan tanggungjawab, kerja tu adalah wajib, tak apalah kita katakan Lailatul Qadar tu sunat.
kan, tapi pandai-pandai seimbangkan antara kerja dan juga ganjaran yang Tuhan nak bagi. Disunnahkan supaya kita banyakkan berdoa. Antara doa yang disukai oleh Rasulullah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, disuruh baca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ramai-ramai, fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, wahai Tuhan, engkaulah pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka orang minta maaf. Fa'fu anni, ampunkan aku, maafkan aku. Ulang-ulang sebut yang tu. Ya Allah minta maaf, ya Allah, ya Allah minta maaf, ya Allah. Tak ingat baca bahasa Arab. Ya Allah ampunlah, ya Allah, maaflah, ya Allah. Ya Allah tolong, minta merayu-rayu minta kepada Allah, merayu-rayu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat menunjukkan bagaimana untuk kita mengetahui tentang Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, diriwayatkan daripada Ubay radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, sabihatul Lailatul Qadri tatlu'u syams la yusha'a laha ka'annaha tastun hatta tartafi'. Pagi hari setelah malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak bersinar cerah, seakan-akan ia seperti nampak hingga seperti nampan hingga ia meninggi. Maksudnya dia macam mana nak hujan, redup, gelap, redup, macam jerbu tak jerbu. Lepas itu main tengah-tengah hari sikit lah, baru dia akan cerah. Jadi pagi tadi tak ada, pagi tadi pukul 8 lebih 9 mesti tengok, oh cerah, tak apa. Maknanya mungkin belum lagi. Tapi Lailatul Qadar kata Lailatul Qadar, kita dah buat dah kita punya kerja semalam. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, kita cari pula malam ni. Try tengok, mana tahu Nabi kata benda tu tak confirm. Nabi kata carilah pada malam ganjil. Awak Tuhan tak boleh bagi malam genap. Awak wajib kena bagi malam ganjil ke? Tak boleh bagi malam genap. Jaga tuan-tuan. Sebab tu Nabi dia kata 10 malam, 7 malam, malam-malam ganjil adalah amat diharapkan. Tapi dengan tanpa syarat, Allah boleh bagi bila-bila masa. Bahkan ada ulama kata apa? Kemungkinan juga Lailatul Qadar itu pada awal-awal Ramadan ataupun pertengahan Ramadan. Dan kadang-kadang rasa macam boleh jadi juga. Mungkin bagi Lailatul Qadar malam 13, 14, malam 18. Oh, malam-malam tu semua graf sedang duk menurun ni. No, malam mula naik lagu tu semua duk menjunam balik. Nak tunggu naik pula malam 27. Malam terkedarah malam tu dia naik balik. Faham tak? Lepas tu dia menjunam balik. Junam betul-betul terus macam tu. Habis malam 27, 28 tak ada orang, 29 tak ada orang, 30 tak ada. 30 tak ada, malam raya tak ada orang. Kalau tahun ni tak ada benda yang melibatkan PKP apa semua, malam raya pun kita akan meriahkan masjid ni. Kita akan buat, kalau boleh buat forum, kita buat forum maghrib insya. Kalau boleh tak ada pun tasbih, zikir ke, yang sunat tasbih ke apa ke, insyaAllah kita akan buat. Akhir sikit Ramadan saya akan sebut apa kita kena buat. Tengok 1-2 hari lagi kalau kesempatan saya akan cerita. Ada 6 perkara kita kena buat pada penghujung Ramadan. Pada penghujung Ramadan, insyaAllah 1-2 hari lagi ya. Hari ini nak cerita tentang Lailatul Qadar. Riwayat yang lain, Ibnu Abbas meriwayatkan, Lailatul Qadri Lailatun Samhah, Lailatun Samhatun Taliqah, La harrah Wala baridah, Tusbihu syamsu sabihataha Da'ifatan hamra. Dia kata Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan kelembutan, ketenangan. Malam yang penuh dengan ketenangan. Kita kalau duduk, kita boleh duduk di jalan ke, kita duduk di rumah pun kita boleh rasa. Awak rasa satu ketenangan yang luar biasa. Tenang macam mana? Orang yang ada iman dia boleh rasa lah ketenangan. Yang tak mau, yang iman tak ada, bukan buat kerana Allah. Dia kalau main masjid kan dia nak buat pun. Orang buat dia duduk main handphone. Oh, saya cukup pantang main handphone. Duk main duduk dalam masjid, duk tengok handphone. Baca Quran tak apa, tengok benda baik, duk baca WhatsApp. Simpanlah WhatsApp semua, esok lah. Baca Quran,
baca benda sikit-sikit, tengok tak apa, duduk. Yang lagi teruk duk main game dalam masjid malam-malam. Alah, apa guna ambil i'tikaf di masjid kalau nak main game? Nak marah pun bapak budak dia. Nabi kata apa? Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh kelembutan, malam yang penuh dengan ketenangan, malam yang cerah, samhatun taliqah, malam dia punya cerah dia luar biasa. La harra, tidak panas, terlalu panas, wala baridah, dan tidak terlalu sejuk. Sedang-sedang, ya, tenang. Tusbihu syamsu sabihataha, pada pagi harinya matahari nampak dhaifatun hamra, matahari dia lemah dan kemerah-merahan. Dalam ni dia kata kemerah-merahan, macam jerbu lu gitu lah, dia macam nak naik, tak apa nak naik, cerah tak apa cerah, jerbu lu gitu. Maka itu tanda kata semalam adalah Lailatul Qadar. Pasal apa Nabi Allah Ta'ala jadikan tanda ni? Nak reward kepada orang yang buat malam Lailatul Qadar ni. Dia pulun, bila dia tengok tu dia rasa syukur sangat yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami dulu-dulu sebelum-sebelum ni, memang kalau dapat tanda-tanda ni tuan-tuan, memang kita akan buat sesuatu yang luar biasa, syukur kepada Allah, sama ada sedekah banyak ke. Kalau tahu kata semalam tu Lailatul Qadar dan dapat, kita dapat tu, tengok pagi-pagi tu nampak tanda tu, tunggu mai tengah hari tengok dia. Kalau mai tengah hari tu pun duk mai redup satu macam tu, maka sat lagi siang tu, zuhur ke asar tu, apa dah buat keluar, pi sedekah ke, pi hubung silaturahim ke, pi lah buat apa, tanda syukur, semayang sujud syukur ke, nah, ataupun apa, tunjuk kata, ya Allah syukur, ya Allah alhamdulillah semalam aku dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat, sebab Allah Ta'ala kata apa dalam satu hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku kepadaku. Apabila kita rasa kita dah dapat Lailatul Qadar dan memang kita buat pun semalam, kita buat dengan penuh khusyuk, dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengharapan. Bila kita buat, maka Tuhan bagi. Bila kita tahu kata kita dapat tu, ya Allah alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur. Ya, Allah bagi satu anugerah. Seronok kalau kita boleh dapat, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi dekat kita dengan Lailatul Qadar. Amin.